Halo guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel dalam segmen Suara Orang Kampung. Gempak sahabat-sahabat semua. Ya, berkaitan dengan urah-urah parti PAS yang kian pecah menunggu belah seperti itu sahabat semua. Jadi perkara ini memang satu yang agak menggempakkan dan mengejutkan ya untuk kita kongsikan bersama pada hari ini. Jadi sahabat-sahabat semua, seperti mana ura-ura yang kita dengar ya, kepimpinan PAS ini sedang berpecah belah, ya sedang berlawanan di antara satu sama lain, dan ini menyebabkan ya perkara ini menjadi hangat diperkatakan di media sosial. Jadi sebelum saya teruskan, jangan lupa untuk terus support Alright Nopo Channel dengan cara tekan butang subscribe, like, dan share. Mari kita ikuti berita gempak hari ini. Ini dia sahabat semua, PAS berpecah dua. Perikatan Nasional semakin hilang arah. Ini yang sedang hangat diperkatakan di media sosial ketika ini sahabat-sahabat semua. Dan menarik untuk saya kongsikan buat kita semua. Kemenangan dalam siri PRU lepas yang dikecapi oleh Perikatan Nasional tidak akan berjaya ataupun kekal lama. Hari demi hari, kerapuhan hubungan di antara PAS dan Bersatu semakin nyata. Ada yang masih mahu ikut telunjuk, ada yang sudah bergerak sesuka hatinya. Silap hari bulan akan ada jadi gunting dalam lipatan. Akan ada yang melancarkan pengkhianatan untuk mendepani kekuatan yang dimiliki oleh kerajaan perpaduan dengan status quo terkini merupakan cabaran untuk Perikatan Nasional. Bayangkan saja hari ini PAS sudah berpecah kepada dua kumpulan sahabat-sahabat semua. Kumpulan kepada Hadi, Sanusi, dan Taqiyuddin yang masih lagi kekal mengikut telunjuk Muhyiddin. Kumpulan B, Tuan Ibrahim Tuanman, yaitu MB dan juga Menteri Besar Kelantan Ahmad Yaakob dan juga MB Terengganu Ahmad Samsuri Mokhtar kelihatan mulah berbaik-baik dengan Perdana Menteri yang ke-10, yaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim. Untuk kekal bertahan sebagai parti politik yang menjadi pesaing utama kerajaan perpaduan, PAS perlu kekal menyeluruh berpaut pada Muhyiddin dan Muhyiddin sepenuhnya bergantung juga kepada PAS. Jika tidak, PN ataupun Perikatan Nasional bakal ditumbangkan dalam PRN dan PRU yang akan datang. Atau boleh jadi juga ya ada parti baru akan diciptakan untuk survive, perlukan penjenamaan semula. Dulu Perikatan Nasional dakwah perkawinan di antara PHS dan juga Barisan Nasional tidak akan kekal lama. Rupa-rupanya perkawinan di antara PAS dan juga Bersatu yang tidak bertahan dan bakal berakhir dengan perceraian. Satu menunggang agama, satu menunggang bangsa. Bila satu bermasalah, semudah itu saja berpecah. Ya, perpecahan politik di dalam PAS yang berterusan akan menggugat kepercayaan pengundi terhadap Perikatan Nasional. Lebih-lebih lagi menjelang PRN, Pilihan Raya Negeri untuk 6 negeri yang berkaitan. Jadi Perikatan Nasional perlu bersiap sedia untuk ataupun Perikatan Nasional perlu bersedia untuk ditumbangkan. Mereka tidak boleh terlalu yakin untuk menang. Ya, sekalipun negeri-negeri di Pantai Timur dikatakan kubu kuat PAS, boleh jadi ia bakal menjadi kubur dalam PRN yang akan datang. Kelesuan dan pencapaian PAS ya mentadbir kerajaan negeri juga perlu diambil kira. Hari ini rakyat sudah cakna, kerajaan yang gagal mentadbir perlu ditukar. Seperti mana yang kita tahu sahabat-sahabat semua, Kedah juga dipimpin oleh PAS hari ini begitu kelihatan lesuh dengan menteri besarnya yang hanya pandai berkokok, hanya pandai buat bising, tetapi satu kerja pun tidak pernah ada yang berjaya dilakukannya. Setiap janji-janji yang dilakukan tidak dapat dilaksanakan. Buktinya seperti masalah bekalan air di negeri Kedah sahabat-sahabat semua, ya, yang mana menteri besarnya ya menjanjikan bahwa masalah bekalan air itu akan diselesaikan pada tahun ini 2023. Tetapi dalam beberapa bulan ataupun tidak kurang daripada 30 hari sahabat-sahabat semua, ya hari ini ya kerajaan negeri ini akan dibubarkan dan sehingga kini kegagalan yang begitu nyata oleh Menteri Besar Kedah ini atau juga dikenali sebagai Menteri Lato-Lato oleh warganet di luar sana. Betapa gagalnya. Begitu juga dengan negeri Kelantan yang ditadbir juga oleh parti PAS sahabat semua. Masalah bekalan air bersih turut menjadi perhatian ya dan juga bualan ramai di luar sana, khususnya anak-anak muda
yang begitu sinonim dengan masalah yang sedang dihadapi oleh negeri Kelantan pada hari ini. Bekalan air yang baru-baru ini juga menjadi persoalan ya, apabila bekalan air bersih tidak dapat diselesaikan, tetapi yang mengejutkan, ahli lembaganya pula diberi puluhan ribu ya sebagai sagu hati, sedangkan staf mereka hanya mendapat 200 saja, sahabat-sahabat semua. Dan yang lebih teruk lagi adalah pendedahan ya berkaitan dengan hutang ya, hutang yang hutang loji air ya yang dikatakan berjumlah sebanyak RM35.2 juta. Dan melalui pendedahan ini rakyat Kelantan sekali lagi dibohongi, ditipu ya bulat-bulat oleh kerajaan yang ditadbir oleh kerajaan ataupun parti PAS ini, sahabat semua. Segala projek juga tidak dapat dilaksanakan. Inilah buktinya. Rakyat hari ini mula menunjukkan rasa tidak senang hati, rasa tertipu dengan pentadbiran parti PAS yang ada di negeri seperti Kedah, ya mungkin juga Terengganu dan juga Kelantan khususnya. Jadi bacaan politik meramalkan kerajaan perpaduan akan menang bergaya dalam PRN 6 negeri yang bakal tiba. Kekuatan yang dimiliki oleh 19 parti yang ada di dalamnya tidak mampu lagi ditandingi oleh Perikatan Nasional yang kini semakin rapuh. Hubungan bersatu semakin retak bersama dengan PAS. PAS pula kini sudah berpecah dua. Maka apalagi yang ada untuk mereka perjuangkan. Baru-baru ini juga sahabat semua, ya proklamasi Melayu dilaksanakan, tetapi bersatu kian terpinggir. Yang hanya datang bersama ialah Tun Dr. Mahathir bersama dengan lebay Presiden PAS Hadi Awang, sahabat-sahabat semua. Jadi nyata hubungan bersatu dengan PAS semakin retak, seperti peribahasa mengatakan pecah menunggu belah. Itulah dia yang bakal berlaku di dalam kerajaan ataupun parti pembangkang hari ini, yang kita lihat semakin terdesak, semakin tertekan dengan situasi politik yang ada pada hari ini. Apa yang mereka lakukan, sahabat semua, tidak seperti ketandusan idea. Mereka cuba untuk memainkan sentimen agama dan juga bangsa. Tetapi hari ini rakyat semakin bijak menilai siapakah yang benar-benar yang memperjuangkan hak mereka dan siapakah yang hanya memperjuangkan kepentingan parti mereka semata-mata dan juga kepentingan individu. Jadi sahabat semua, ini sedikit pandangan dan juga sedikit ulasan berkaitan dengan situasi politik khususnya di antara PAS yang kini dikatakan berpecah dua dan PN semakin hilang arah. Dan dikatakan lagi hubungan PAS dengan bersatu semakin menunggu retak saja, sahabat-sahabat semua. Jadi rakyat hari ini sepatutnya boleh berfikir yang mana yang akan dipilih pada PRU atau PRN di 6 negeri yang bakal tiba ini. Itu dia sedikit kongsian dan juga pandangan ulasan berkaitan dengan keadaan situasi semasa parti PAS, Perikatan Nasional dan juga parti bersatu, sahabat-sahabat semua. Mengejutkan, tetapi inilah realitinya yang bakal atau terpaksa dihadapi oleh pembangkang geng-geng sapu bersih hari ini, sahabat-sahabat semua. Itu pandangan saya. Bagaimana pula dengan pandangan Anda, sahabat-sahabat semua? Adakah Anda bersetuju bahwa rakyat, anak-anak muda hari ini harus mengubah pemikiran mereka untuk maju ke hadapan? Pilihlah yang sepatutnya ataupun kerajaan ataupun parti yang memperjuangkan hak rakyat di luar sana. Berikan pandangan Anda dan juga komen Anda dalam ruangan komen. Tapi ingat, komen dengan cara berhema. Jangan menjadi seperti Walan-Walantit, lebay-lebay, geng sapu bersih dan geng takut Anwar. Apabila mereka memberikan komen penuh dengan hasutan, kebencian dan juga fitnah melampau. Sepertinya mereka tidak punya otak, mungkin karena otak mereka tertinggal di Laut Cina Selatan. Alright, sampai di sini saja. Terima kasih kerana bersama-sama dan sentiasa memberikan sokongan padu buat Alright Napa Channel. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa, peribahasa mengatakan tapapun kangkap 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saya daripada Alright Napa Channel. Kita berjumpa lagi dalam info dan update yang seterusnya. Sekian, bye-bye.